هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nahli ayat yang ke-125, mafhumnya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berilah pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Yang saya muliakan pengasas kepada Pusat Tarbiyah Unais, Al-Fadil Ustaz Anas, seterusnya kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita bermuhasabah diri kita tentang perkara-perkara yang menyebabkan kita selalu terlupa bahawa dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak perkara-perkara yang menjadi amanah bagi kita untuk kita sampaikan kepada umat ini. Maka apabila kita melihat satu perkara yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab bagi setiap para duat, da'i ini disebut oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala dalam satu kata-katanya yang sangat masyhur, nahnu duat walasna qudha. Kita adalah para da'i, kita adalah para pendakwah. Walasna qudha, kita bukan qadi yang menjatuhkan hukuman. Kita adalah para da'i. Bila kita sebut dengan perkataan kita adalah para da'i yang menyeru manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, kita bukan qadi yang menjatuhkan hukuman. Maknanya para da'i dia kena buat kerja dakwah. Masalah hukum lepaskan kepada orang yang sepatutnya, orang yang berkuasa daripada kalangan para qadi dan hakim. Maka tugas para da'i ini menyeru manusia kepada kebaikan. Bukan sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Muslim, apabila Nabi SAW bersabda daripada hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya, jika ada seseorang berkata kepada orang ramai, dia kata umat hari ini telah pun rosak, maka baginda SAW dalam hadis itu menyatakan dialah orang yang paling rosak di antara mereka. Di saat kita mengatakan bahawa umat ini telah rosak, maka kitalah manusia yang paling rosak di antara mereka. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, apa yang dimaksudkan yang Nabi sebut tadi, di saat kita mengatakan umat ini telah rosak, bahawa kita yang berkata itulah yang paling rosak di antara mereka,
dalam keadaan Nabi nak cerita dekat kita, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita dekat kita, dalam keadaan kita bercakap tapi kita membiarkan kerosakan itu terus berlaku. Maka umat ini rosak sesuai dengan tajuk kuliah kita atau ceramah kita pada malam ni, salah siapa. Kerosakan umat ini adalah asbab daripada kekhilafan para da'i, kesilapan kita yang Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kesedaran kepada kita, Allah beri ilmu kepada kita, tapi hidayah itu tidak kita sebar-sebarkan kepada seluruh umat. Bahkan kita terus menilai mereka. Kita terus menilai umat ini. Sebab itu kita tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam kehidupan baginda SAW, dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan bagaimana baginda sentiasa memandang umat ini dengan kasih dan sayang. Nabi pandang umat ini dengan kasih sayang, bukan Nabi terus menjatuhkan hukuman kepada umat. Maka sebab itu, bila kita diberikan amanah dan tanggungjawab untuk melihat di mana kesilapan-kesilapan kita dalam menyebarkan dakwah kepada umat ini, untuk melihat bahawa kerosakan umat ini adalah asbab daripada kita. Maka sebab itu juga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam mukadimah tentang kelebihan ilmu, menyebut dalam Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, juga dikarang dalam Lubab Ihya Ulumuddin atau Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyarus Salikin, pada jilid yang pertama, pada juzuk yang pertama tentang kelebihan ilmu, dia sebut apa? Dia kata bermulanya, juga disebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang juga disyarahkan dalam Hidayatul Salikin, iaitu katanya bermulanya orang yang paling takut, bermulanya ilmu yang beri manfaat kepada agama dunia dan akhirat, semakin engkau belajar ilmu itu, semakin melihat engkau akan kecelaan dirimu. Kalau orang tanya dekat kita, apakah ilmu yang beri manfaat pada agama dunia dan akhirat? Maka jawab, ilmu yang beri manfaat pada agama dunia dan akhirat, semakin aku belajar ilmu itu, semakin aku melihat kecelaan diriku, bukan nampak celah orang lain. Makin mengaji, makin rasa bersih, makin banyak rasa bertambah ilmu, makin rasa hebat, makin rasa bersih, makin tengok orang lain kotor. Pada ketika itu, cukuplah hanya dengan sebesar kuman lintasan terasa bersih itu, kitalah manusia yang paling kotor pada ketika itu. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pakai serban, pakai jubah dengan serban bau lagi, bukan menunjukkan dah tentu orang ni baik. Cuma pakaian tu lambang kepada kebaikan, tapi soal rohnya, soal akhlaknya, soal sifatnya dilihat kepada amalan masing-masing. Di saat lintasan hati kita ni siapa pun tak tahu, sebab itu antara kita dengan Allah. Bila itu antara kita dengan Allah, kita kena muhasabah diri. Kita makin bertambah ilmu, makin banyak ilmu, makin rasa pandang rendah pada orang lain. Kadang-kadang kita tak sedar kan, macam yalah, saya sendirilah, saya tak sebut orang lain. Ni di antara kesilapan saya dalam kuliah, dalam ceramah. Cukuplah dengan mulut kita menyatakan bahawa, tuan-tuan, saya ada 2 PhD, tuan-tuan. Contoh kan? Ada pula jenis batu api dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni batu api banyak. Sebab tu dalam adab orang yang menuntut ilmu, kenapa Imam Al-Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin, dia kata, jangan sekali-kali engkau membandingkan kata gurumu dengan guru yang lain. Ini ustaz tu dia kata macam ni, ustaz pula kata macam ni. Ni batu api dalam majlis ilmu. Ustaz tu pula, kalau penceramah tu macam saya sendiri, bila saya melatah tuan-tuan dengan soalan macam tu, akan berlaku
saya mengumpat guru lain pada ketika itu. Ya ustaz tu bilang ngaji mana? Kan? Ustaz tu mengaji mana? Saya 2 PhD. Saya 2 PhD tuan-tuan. Hadis yang dia bawa tu dia ambil mana? Lain kali suruh pergi sambung belajar, ambil PhD hadis ke master hadis. Jangan main. Allah tuan-tuan. Bila saya sebut, saya kata ustaz ni dia ambil mana bab tu? Saya 2 PhD tuan-tuan. Bila saya sebut lagu tu, itulah bermulanya titik kejahilan saya pada ketika itu. Saya tak sedar tuan-tuan. Orang tegur kita, hampa jangan duk sembang dengan kami lah. Kami semua mengaji dekat Pusat Tarbiyah Unais. Kan? Bila kita sebut lagu tu tuan-tuan, kita perasan dengan ilmu yang kita ada, kita rasa lebih daripada orang lain. Itulah permulaan titik jahil kita. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Tengok pakai kita ni dengan majlis ilmunya, asal pagi petang siang malam dengan majlis ilmu, kuliah subuhnya, sagi kuliah duha pun kita duduk, sagi dengar pula ada kuliah lepas asar pun kita masuk. Padahal kuliah asar tu untuk muslimat je, gatal juga nak pergi masuk. Kan, contoh, sagi kuliah maghribnya, lepas isyak pula dengar ada ceramahnya lagi. Habis tuan-tuan, kira 5 kali aku duduk majlis ilmu hari ni, berjalan kembang dada je berasa ilmu banyak. Lalu-lalu nampak satu grup orang tua-tua duk main dam kat kedai kopi. Astaghfirullahalazim, neraka semua ni. Allah, udah macam cerita drama apa? Hati Hitam. Kan? Allah, kesian tuan-tuan, kesian. Kesian dekat siapa? Kesian dekat kita yang rajin mengaji. Kesian dekat kita yang perasan kita ni dai, kita ni pendakwah. Kesian dekat kita. Ni yang disebutlah hadis yang lain, Nabi sebut antara ciri-ciri pendakwah yang malang. Kesian tuan-tuan. Cukup terlintas sikit aja, nampak orang tu tengah duk basuh kereta waktu maghrib dengan seluar pendek time. Dia tu pula memang istiqomah. Time azan maghrib je dia mesti pergi cuci kereta. Time dengan seluar pendek dia. Kita kira kemas lah dengan serban, dengan jubah. Kan, jubah pula 3 lapis. Kan, keluar kira kemas kan. Nampak kawan tu duk cuci kereta tuan-tuan dengan seluar pendek. Istiqomah, asal azan je time tu lah cuci kereta. Astaghfirullahalazim. Kita pun kan, ni apalah nak jadi, dia kata. Apalah nak jadi. Sampai bila lah kawan ni nak jadi lagu ni. Kita keluar pula, sampai dekat surau atau masjid kita pergi. Yang kita tengok tadi tu, ya, perbuatan tu memang salah, tapi dia jangan jadi benda tu bahan aib dan bahan umpat. Pergi masjid pula, ngumpat kan, cerita saya rumah sebelah tu, Allah, saya maghrib je dia cuci kereta dengan seluar pendek. Tak tahulah nak jadi apa. Tentu kalau tak sedap-sedap tu mati, tak tahulah lagu mana. Kita yang cakap tu pun, kita pun tak tahu mati kita lagu mana. Mungkin dia tu husnul khotimah, kita su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mungkin kesudahan dia baik, kesudahan kita yang tak elok. Tapi oleh sebab ni saya ni pun jahat mulut tuan-tuan. Tak mau cerita orang lain, saya muhasabah diri saya. Jahat tuan-tuan. Kan? Sepatutnya apa? Sepatutnya bila tengok dia pakai seluar pendek, cuci, kita terasa, ya Allah, ni semua salah aku, ya Allah, aku silap. Pasal tidak ada satu hari pun, tidak ada satu jam pun, tidak ada seminit pun yang aku pernah cerita agama pada dia, yang aku nak cerita kebesaran Allah pada dia, tak pernah. Pergi bagi salam pun tak pernah. Assalamualaikum, kan, sebelah rumah jiran, kau ya, salam, kan, pergi bersalam, jumpa dia, pergi jumpa bersalam, peluk dia tuan-tuan, peluk dia. Ketika saya pujuk satu India yang asalnya Islam, dia memang Islam keturunan murtad tuan-tuan. Masa jumpa nak pujuk tu, dengan tatu di badannya, dengan mulutnya bau arak, saya pakai macam ni. Bila mari tuan-tuan, saya jumpa dia, saya peluk dia lama-lama.
Dia dengan arak tuan-tuan, dengan bau arak tu busuk tuan-tuan. Tapi saya peluk dia. Di atas jubah saya, di bahu saya dia nangis tengah mabuk. Akhirnya kembali kepada Islam tuan-tuan. Kita doa, selalu ikram dia. Sebab apa? Sebab kita tahu dia jadi macam tu sebab salah kita. Tidak ada satu hari yang kita pernah pergi peluk orang-orang macam ni tuan-tuan. Belajar. Try lah Ustaz Anas. Try. Kan? Lelaki lah, janganlah peluk perempuan. Kan? Nampak GRO lagi, oh, ni Ustaz pesan ni dakwah kena pergi peluk ni kan. Betul lah Ustaz pesan, tapi kepala otak hang. Tapi betul Ustaz pesan, tapi kepala otak hang. Ni cerita jantan dengan jantan, kan? Jadi sebab tu bila kita belajar menyalahkan diri kita, Suratun Nahli ayat 125 tadi kita akan ingat pada mukadimah saya sebut tadi, yang saya bacakan ayat firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan berilah pengajaran yang baik. Ramai orang macam saya yang selalu bercakap dengan ilmu, tetapi ramai orang macam saya yang jarang nak bercakap dengan hikmah. Ilmu memang boleh bercakap tuan-tuan, tapi hikmah ni kita hilang. Sebab dalam satu hadis yang Nabi sebut bahawa hikmah itu umpama barang yang tercicir, maka kutiplah di saat kamu menemuinya. Di jalan kutip hikmah tersebut. Dibahaskan hadis itu, walaupun ulama bahaskan hadis tu, ada ulama yang kata hadis ni dhaif, ada yang kata mungkar, lalu ada sebagai ulama pertahankan hadis tu hingga hadis tu naik daripada martabat dhaif kepada hasan. Kita bab takhrij hadis tu kita bincang masa lain. Dan sebab saya ada satu kuliah saya yang saya baca, saya pernah sebut cerita tentang kisah biawak yang mengaku tentang keimanan, beriman dengan Rasulullah, biawak yang mengaku cinta pada Nabi. Saya sebutkan nama kitab tu, kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Mu'jizatun Nabi SAW yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, yang bawa cerita hadis tentang biawak, macam mana keimanan seekor biawak kepada Nabi, tentang mukjizat Nabi. Hadis itu tuan-tuan, saya sebut dalam ceramah saya, hadis itu hadis dhaif. Dhafa, dia telah didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi. Walaupun dhaif, kita ambil peristiwa itu sebagai pengajaran. Sebab hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk istimbat hukum. Dalam perkara akidah tak boleh. Tapi kita ambil sebagai pengajaran peristiwa tersebut. Ada pula orang hantar mesej dekat saya, dia kata, Ustaz, ada hadis yang Ustaz baca tu, ada orang komplain, dia kata hadis tu mungkar. Dan saya kata, di saat ada sebahagian ulama hadis yang mengatakan mungkar dan maudhu' sebagainya, ada ulama macam Imam Al-Baihaqi mengatakan dhaif, saya nak pegang kata-kata Imam Al-Baihaqi dhaif. Apa masalahnya? Punya suka aku kan? Tak usah bincang, kita bukan bincang bab takhrij hadis. Nak bincang bab hadis tu, bab muzakarah hadis, bab lain. Tapi saya tak ada PhD hadis, saya master hadis pun tak ada tuan-tuan. Ijazah hadis jauh sekali. Kan? Kitab hadis mengaji pun kitab kampung je tuan-tuan. Kan? Tak cerdik mana pun. Kan? Jadi Nabi sebut dalam hadis tadi tu, hikmah itu umpama barang yang tercicir, maka kutiplah ia di saat kamu menemuinya. Maka ni yang saya sebut tadi, dalam menyampaikan dakwah itu, apa hikmah kita sebagai orang yang ada ilmu, apa hikmah kita sebagai seorang dai, seorang pendakwah, untuk kita memikirkan bagaimana keadaan umat ini. Tuan-tuan, saya teringat satu petikan, ada yang sahabat menceritakan tentang bagaimana apabila ditanya kepada Maulana Sa'ad, Maulana Sa'ad hafizahullah ta'ala, daripada markas Nizamuddin India, yang menyebut, bila orang tanya dekat dia, Maulana, dalam hadis Nabi kata pada hari kiamat nanti umat ini akan terbahagi kepada 73 golongan. Maka siapakah yang dan satu golongan itu yang akan selamat, 72 golongan ini akan masuk ke neraka. Jadi apakah satu golongan itu daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah?
Apa jawab Maulana Sa'ad? Dia kata apa? Dia kata, adapun dia kata, satu golongan itu adalah golongan yang sentiasa memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan 72 golongan lagi. Kita hari ni duk perasan kita kata satu golongan tu kita lah. Tapi petikan hikmah mutiara kata-kata Maulana Sa'ad hafizahullah ta'ala itu sangat bernilai, tuan-tuan. Siapakah satu golongan tadi? Satu golongan tadi, golongan yang sentiasa fikir dan risau tentang 72 golongan tadi, dan fikir macam mana untuk mengajak mereka kembali kepada golongan yang satu. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang satu tadi. Kita berdoa, bukan menilai dan menjatuhkan hukuman. Hukuman ni tuan-tuan, nilai ni tuan-tuan, siapa boleh nilai dan siapa boleh hukum. Macam tadilah yang kita sebut tentang sahabat orang yang duk basuh kereta, azan maghrib je basuh time tu, dan nak basuh kereta pakai seluar pendek. Berapa kali kita pergi jumpa, kita peluk dia dengan pelukan yang rahmat dan kasih yang Allah bagi pada kita, yang Nabi ajar kepada kita. Ya, juga peristiwa hadis yang diceritakan tentang macam mana apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW ini sebelum wafatnya itu, Nabi akan sentiasa selalu bagi makan suap roti kepada seorang wanita Yahudi yang buta, yang mengemis di pasar. Pernah dengar kan kisah tu kan? Rahmat dan kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hari-hari yang wanita tua buta Yahudi ni tadi, yang mengemis tadi, kerja dia pula, job scope dia, bidang tugas dia, hari-hari memaki Nabi, cela Nabi dekat pasar tu. Kalian jangan beriman dengan ni, jangan percaya dengan manusia bernama Muhammad ini. Dia ni tukang sihir, dia ni penipu, dia memecah belahkan bangsa kita. Hari-hari itulah bidang tugas dia, memang job scope dia lagu tu. Tapi ketika dia maki Nabi, dia cela Nabi, apa Nabi buat? Nabi akan hari-hari memang Nabi akan pergi ke pasar, Nabi cari orang tua tu, Nabi akan suap dia dengan roti. Nabi kecil-kecilkan roti tu, Nabi lembutkan roti tu, Nabi suap dia makan. Sambil Nabi suap, sambil dia duk maki Nabi. Dia buta. Begitulah selalu Nabi menunjukkan bagaimana akhlak yang diajar, tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila menjadi khalifah, dia tanya kepada putrinya yang juga Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa lagi yang Nabi selalu buat yang aku tak pernah buat, yang aku belum buat? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam akan selalu pergi ke pasar dan Nabi akan suap roti kepada seorang wanita buta yang mengemis di pasar sana. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke pasar tu, dia jumpa wanita tu, dia nak suap wanita tadi, maka wanita tu tanya, siapa kamu? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku adalah lelaki yang selalu suap kamu. Dia kata bukan. Kan? Dia kata aku kenal hak selalu suap aku tu, dia akan lembutkan dulu roti tu, kan? Dia akan suap dengan penuh kasih sayang. Ini dia kata besar gedabak bagi aku makan. Dia kata ni bukan dia kata. Dia tak cakap utara lah. Dia kata pembohong pula. Kan? Jadi bila dengar perkataan wanita buta Yahudi tadi yang duk maki-maki Nabi tak berhenti, maka menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai ibu, dia kata, laki yang selalu suap kamu tu, yang telah pun kembali kepada Allah, itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu duk maki hari-hari. Menangis wanita tu, perempuan Yahudi buta tu pun menangis. Rupanya yang dia duk maki hari-hari itu, itulah orang yang selalu suap dia roti. Akhirnya mengucapkan, melafazkan dua kalimah syahadah, mengakui ya keimanan, keesaan Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai utusannya, sebagai pesuruhnya. Kita kalau kena maki lah, bukan kata kena maki, tuan-tuan. Saya tadi tuan-tuan, ada kereta Honda Accord himpit dekat traffic light. Saya tekan pen, tara tu pun tak sabar dah ustaz, pihon geram kan, siap bagi lampu lagi. Geram je pasal kereta tu himpit. Itu baru tara tu Ustaz Muhammad tak sabar.
Faham tak ni? Sembang boleh kan cerita. Tapi bila kena kawan tu nak keluar simpang tak bagi. Yalah orang marah kan. Tengok dalam YouTube, dia orang upload dalam YouTube kan, tulis macam-macam, potong Q macam haram J dah lah kan. Dah. Pi bubuh pula, pi viral pula. Adapun lori babi itu terbahagi kepada dua. Kita pun syok, kita pun pakai hantar viral sama dekat orang. Yang pertama lori yang bawa babi, yang kedua dia kata lori yang kona tak bagi signal memang lori babi, dia kata. Perangai kan. Allah tuan-tuan, kita pun hantar viral juga. Kesian tuan-tuan. Dia marah kan, bubuh. Gambar video orang potong Q dekat tol, potong. Memanglah kita marah pasal apa? Pasal kita ni beratok lama tuan-tuan. Jadi bila kita beratok lama tuan-tuan, orang potong Q kita nak marah. Bila orang tu bagi signal masuk, kita tak bagi. Bini pula batu api. Jangan bagi bang, jangan bagi. Bini pun batu api tuan-tuan. Kan? Jadi bila padahal kalau kita lepas dia masuk pun rugi sampai tara mana minyak kita. Kan? Pasal apa? Saya bukan pertahankan orang potong Q, walaupun saya memang selalu buat lagu tu. Nah, kita bukan pertahankan. Jadi saya pernah nak keluar daripada satu simpang. Saya nak keluar simpang. Saya bukan potong Q, saya nak keluar simpang. Bila keluar simpang, saya corner kiri itu, saya rapat ke kiri. Bila saya nak masuk, satu kereta ni dia mari, padahal kita dah bagi dah masuk skot, dia horn je. Saya ke tepi, saya bagi dia potong saya. Bila dia potong saya, dia berhenti. Sebab apa? Kereta tengah berhenti. Saya buka tingkap, dia pun buka tingkap. Saya tanya masalah apa? Dia kata, apa hal? Dia kata, awat, saya kata, kalau kau bagi aku masuk, berapa ringgit minyak kau rugi? Saya kata, tak rugi lah, dia kata. Saya pun pandai barang tuan-tuan. Kat jalan ni asyik nak bergaduh je. Punya tak sabar tara tu. Kalaulah Ustaz Muhammad James, kalaulah orang kena macam perempuan Yahudi hak pasar tu, agak-agak buat apa? Ludah-ludah lu roti tu kan, geram. Mengata aku sangat kan. Tu kita. Sebab apa? Sebab kita ni, termasuk saya tuan-tuan, saya ni dalam berdakwah tak ada nampak tuan-tuan rahmat kasih sayang tu, tak ada. Rahmat dan kasih sayang tu tak ada tuan-tuan. Saya lah. Bila teringat, kita istighfar, ya Allah. Berdoa tuan-tuan, berdoa, ya Allah. Kan bagilah dakwah aku ni macam mana dakwah Nabi SAW. Walaupun kita tahu hakikatnya, selembut-lembut Nabi SAW, sehikmah-hikmah Nabi SAW, pun orang nak bunuh, pun orang tolak dakwah Nabi, maka kita nak buat kerja dakwah dalam keadaan orang boleh terima, orang suka tuan-tuan, mustahil. Maknanya kita lebih hebat dari Nabi lagi. Mustahil. Kan? Sebab tu bila orang kata, Ustaz, tak ada hikmah ni, kata. Saya jawab, Nabi yang hikmah pun orang nak bunuh. Kan? Walaupun kita tahu kita salah, tapi gatai mulut nak jawab. Kita tahu orang tu tegur, Ustaz tak ada hikmah. Kan? Kita tahu orang tu tegur betul, tapi kita sombong tadi. Bermulanya ilmu yang beri manfaat pada agama dunia dan akhirat, semakin engkau belajar ilmu itu, semakin engkau melihat kecelaan dirimu. Tapi ego tuan-tuan, tak boleh terima. Tapi dan orang pula dalam masa yang sama, orang nak tiap-tiap ustaz berdakwah yang orang boleh terima semua, itu pun mustahil tuan-tuan. Benda yang sangat mustahil. Ustaz Anas pernah kena tegur orang komplain pasal ceramah. Bukan takat ceramah, jadi imam. Orang kalau buat komplain ni tuan, benda yang paling syok tuan-tuan, free, tak kena bayar, komplain lah. Komplain ni best tuan-tuan, free. Kan? Jadi bila jadi imam tuan-tuan, Tuan Sah kata penceramah imam. Saya pernah jadi imam masjid, imam bergaji bulan. Orang main tegur, Ustaz, boleh tak kalau jadi imam tu wirid pendek sikit? Okey. Lepas berapa minggu tu, mari pula orang lain, Ustaz, kenapa wirid lepas semayang pendek sangat? Aku rasa nak pergi cari orang yang komplain hak pertama hari tu, nak jumpakan ini, nak hentuk kepala dua-dua. Pasal apa tuan-tuan?
Kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kan? Dan pernah, bukannya wirid panjang lepas maghrib. Lepas maghrib tuan-tuan, ada kuliah maghrib. Tapi jangan kuburkan sunnah tuan-tuan. Lepas maghrib, ada kuliah maghrib. Tapi jangan kuburkan sunnah. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi pesan tentang macam mana Nabi, sahabat tengok Nabi baca istighfar, Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali, Nabi baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Nabi baca ayatul kursi, Nabi baca 3 kul, Nabi pesan pula tentang kelebihan dan fadilat dalam hadis yang sahih tentang subhanallah 33, alhamdulillah 33. Jadi yang Nabi pesan tu sampaikan dalam hadis-hadis sahih, termasuk hadis sahih Bukhari, tentang macam mana Nabi lepas solat Nabi akan baca Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta sampai habis tu. Soalannya, apakah Nabi buat ataupun Nabi pesan pada umat, Nabi suruh buat dan Nabi tak buat? Adakah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bercakap tak serupa bikin tuan-tuan? Jadi alasan ada ustaz mengajar kuliah maghrib lepas tu, takkanlah wirid ringkas pun kan? Jadi saya bukannya wirid panjang tuan, saya baca tu lah lepas maghrib. Jadi imam, masa jadi imam tu ada kuliah maghrib, ada ustaz lain lah kuliah maghrib, saya baca dalam syarikah tu 10 kali. Saya baca pun saya baca laju, bukan baca pelan-pelan. Dalam syarikah baca kan? Bukan kita baca setengah tu dia baca lanjut, orang tua imam kan lanjut la ilaha illallah dengan gigi pun tak ada kan, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu kan. Yang memang kita pun kalau kita ada kuliah maghrib, saya sendiri pada kuliah maghrib tuan-tuan, kita tunggu, ya Allah lamanya, tengok isyak pula habis Hawaii, masjid tu pula isyak je suruh berhenti kan. Lala habis imam tu wirid memang 15 minit je kuliah, mai jauh ni yang masjid tu pula, ustaz sini kena berhenti on time kan. Jadi tapi saya wirid laju. Lepas tu baca ayat kursi, baca subhanallah 33 tu, lepas tu doa. Mari satu hamba Allah lepas sembahyang sunat, ustaz lain kali boleh tak pendekkan lagi kan? Saya kata dia ni kan kena lah kali kan. Ya Allah tuan-tuan, bukan tak boleh saya bercakap elok-elok dengan dia, tapi perangai kita, perangai saya tu, saya nak muhasabah diri perangai saya ni. Ego tuan-tuan, sombong. Dalam kita nak berhadapan, kita nak menangani orang yang kita buat lagu mana pun serba tak kena. Kita kena terimalah hakikat memang manusia macam tu. Tapi macam mana kita sebagai da'i nak menangani orang-orang ni? Dengan perkataan yang hikmah tadi, dengan buangkan sombong dan ego kita rasa aku ustaz kan. Jadi saya hari tu tuan-tuan, saya jawab dengan nafsu amarah. Boleh tak ustaz pendekkan wirid pasal ada kuliah maghrib? Saya jawab, saya kata ada 2 jawapan pak cik. Yang pertamanya, jawapan pertama, saya imam, saya bos, punya suka saya lah. Pak cik makmum buat kerja makmum, ikut je. Saya bos. Kalau pak cik tak boleh taat dengan saya rokok, jangan rokok. Saya sujud, jangan sujud. Melawan tu imam kan. Dan jawapan kedua pak cik nak pendek tara mana? Saya tanya. Lepas habis tu tuan-tuan, orang tua tu senyap kan. Lepas tu saya menyesal tuan-tuan. Saya duduk menung, saya menyesal. Saya kata apalah bodoh sangat aku ni. Bukan apalah bodoh, memang bodoh pun kan? Bodoh plus bongok tuan-tuan. Selalu vitamin C plus vitamin B lah, zat besi. Ini memang bongok, bodoh plus bongok. Saya. Sebab apa tuan-tuan? Jawab tu dengan sombong pada masa tu. Lepas tu menyesal. Orang panas barang ni tuan-tuan, lepas dia marah dia mesti menyesal. Pagi dia jadi balik. Lepas tu dia menyesal balik. Lepas tu dia jadi balik. Lepas tu lagi dia menyesal balik. Betul? Antum panas barang tak? Sikit. Lebih kurang lah. Nah. Jadi kita muhasabah sebagai duat. Balik pada cerita macam mana akhlak Nabi. Juga peristiwa hadis yang kita biasa baca, biasa dengar, orang yang duk corak air sampah, air busuk atas Nabi. Satu hari bila Nabi lalu je dia akan simbah dengan sampah tu, dengan air busuk tu. Satu hari Nabi lalu tak simbah. MC ke dia ni hari ni kan? Kan cuti kot, on leave. Kan? Nabi pun
Pergi masuk rumah dia, tengok sakit demam. Nabi pun balik minta Sayyidatina Aisyah masakkan bubur gandum. Lepas tu bagi, habis apa semangkuk kan, tak cukup, pergi masak lagi. Menangis lelaki yang duk simbah air busuk pada Nabi itu. Ni akhlak Nabi. Tuan-tuan, kita hari ni tuan-tuan sebagai dai, akhlak kita dengan mad'u kita. Title ustaz, title kiai, apa title pun. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Dalam surah Luqman Allah sebut wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Allah ingatkan kita. Ya. Sebab apa? Sebab kita memang dah jadi biasa, ke mana-mana kita pergi kita akan usung sombong kita sekali. Kerosakan umat, kebinasaan umat ni tuan-tuan, bermula daripada macam mana kita menangani umat tu sendiri. Memang ketika Nabi SAW diangkat di Rasul, Nabi diangkatkan menjadi utusan Allah, bukankah pada ketika itu Nabi dibangkitkan dalam keadaan umat sedang rosak? Tapi macam mana Nabi menangani umat? Macam mana Nabi menghadapi umat tadi yang baginda menjadi rahmat bagi sekalian alam? Maka kita yang jadi dai ini tuan-tuan yang dah ada ilmu, ya, perempuan yang ada ilmu, kita nak berjumpa dengan umat yang kita nampak kerosakan tu berlaku. Apakah dengan kita menilai sampai Nabi kata, apabila jika ada orang yang dia sebut manusia, orang ramai telah rosak, maka dialah yang paling rosak. Sebab apa? Sebab di saat kita bercakap, kita menjatuhkan hukuman, kita menilai orang tanpa kita berbuat apa. Maka kita kena muhasabah diri kita balik. Bila kita gagal untuk muhasabah diri, untuk mencela diri kita, buang sombong dan ego kita. Sebab tu kita tengok dalam Facebook, Twitter, Instagram, kan, dia jadi medan untuk aibkan orang, dia jadi medan untuk hentam orang, pantang orang status tu. Ada yang tak kena dengan kita rasa dari sudut ilmunya tak betul, dan tu juga kita nak jawab. Kan selalu macam tu kan. Cuba lepas ni tahan tangan tuan-tuan, tahan, nak jawab je, tahan, tunggu 2 hari. Lepas 2 hari, tunggu 2 hari lagi, jangan jawab. Biasakan macam tu tuan-tuan. Sebab tu ada orang tag saya, nama dalam Facebook tag, kan, suruh jawab. Saya delete terus tuan-tuan, malas jawab. Hari ni ada orang hantar mesej, kan, tentang ni ustaz nak jawab macam mana. Dia print screenshot apa ni, gambar soalan. Dia kata grup ni grup yang pakai Al-Quran aja, tak pakai hadis. Lepas tu dia screenshot dekat saya, suruh saya jawab, nak jawab macam mana. Saya jawab senang aja, ya. Saya akan jawab dia, saya kata, buat apa layan orang jahil? Awal-awal dah tolak hadis, kan, duk layan buat apa? Saya kata, tak payah jawab, saya kata, tak payah layan. Penat tuan-tuan. Allah berfirman, Nabi bersabda, dia bukan peduli pun. Tak payah jawab tuan-tuan. Kan? Melainkan pasal apa? Di alam maya teknologi ni tuan-tuan, dia banyak benda yang kita tak tahu apa sebenarnya yang dia nak, melainkan kita berhadapan. Dan sambungan ayat surah An-Nahl ayat 125 dia Allah kata, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan mereka, bermuzakarah dengan cara yang paling baik. Itu kalau kita berdepan lain. Orang dengan sistem teknologi ni, maya ni, suasana dia lain. Kita tak tahu. Kadang-kadang bila saya jawab, orang tanya, hantar mesej peribadi dekat saya, tanya hukum, saya jawab, dia balas balik, ustaz marah ke? Saya tulis balik. Tulisan ni tidak menggambar ke, tidak menampakkan intonasi, tidak menampakkan memek muka. Macam mana awak tahu saya marah ke tak? Saja tanya, ingat marah, kan? Memang marah pun masa tu. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita boleh buat macam-macam andaian dalam bentuk tulisan. Sebab tu saya kata jangan layan. Apatah lagi bila Facebook dijadikan medan untuk mengaibkan orang. Kadang-kadang yang mengaibkan orang tu kita para dai tuan-tuan. Kita para dai.
upload gambar tentang apa, yelah kita marah kan, naik motor pakai serban kena RM90, dia orang viral sekarang kan. Yang 3 lagi apa, Ratu Cantik apa, kena RM25. Ha? Apa dia? Penari tiang. Ha. Macam biasa. Penari tiang kan, melawak kan. Penari tiang. Ha, RM25. Yang pakai serban. Kita nak viral tuan tu. Betul, kita nak bagi tahu ini sistem yang ada hari ni. Tapi di saat kita upload aja gambar perempuan-perempuan tu, orang tengok dengan aurat terbuka macam tu, kita nak hukum apa kita yang upload ni? Benda ada dunia ni tu, orang yang beriman dengan Allah Rasul ni, kita kena ingat dia dua aja, dosa atau pahala. Kita upload aja video, kita upload je gambar, dosa atau pahala? Kan? Benda yang tak boleh elak, orang tag dekat timeline kita. Itu cerita lain. Kalau kita tak boleh orang tag kita, timeline kita. Walaupun ada yang kita boleh delete, ada yang kita boleh buang. Jadi, tapi kalau kita sendiri yang viralkan benda tu, kita nak hukum apa? Matlamat tidak menghalalkan cara niat baik tadi nak sebarkan, tapi kita secara tak sedar kita pi hantar mengata gambar-gambar yang mendedahkan aurat, gambar seksi ni konon nak bagi tahu ke orang benda ni tak elok. Tapi kita nak hukum macam mana? Kita yang muat naik gambar tu, video tu, nak hukum lagu mana? Tu yang jadilah maksiat jariah, mengalir dosa kita sampai kiamat. Orang ni share sagi, kerana asbab kita mula tadi, sagi orang ni pula viral, orang ni share gambar-gambar tadi tu. Allahu Akbar ya Karim. Sagi orang tu share, sagi orang ni share, sampai mengalir dosa tu sampai kiamat, tuan-tuan. Sebab tu hati-hati. Ya, luar biasa penangan teknologi ni. Islam tak tolak teknologi. Islam tak tolak maya. Kan? Tetapi macam mana kita memanfaatkan teknologi tersebut, ini sangat penting. Kita sebagai dai, kita jangan buat benda-benda yang menampakkan kebingungan kita. Kan? Sebab apa? Sebab ialah saya selalu muhasabah diri saya. Status-status yang negatif dalam Facebook saya tak mau langsung. Pasal apa? Sebab saya tengah latih belajar, saya tengah belajar. Sebab saya ni hati saya rosak, tuan-tuan. Hati saya sangat rosak. Saya sedang belajar sekarang ni, kalau orang motivasi kata menghidupkan aura positif dalam jiwa kita. Kita dikelilingi oleh aura-aura positif kan. Negatif kita bukan tak mau, kita sebab tengah belajar. Hati ni cepat rosak. Hati saya lah, hati saya. Saya tahu orang-orang yang dia upload gambar yang bukan-bukan, isu benda-benda negatif ni, hati dia sangat kuat. Dia dah hebat dah. Kan? Saya tahu orang tu hebat. Saya ni, hati saya, iman saya, tuan-tuan, iman saya nipih. Orang lain saya tak menilai iman orang, tapi saya tahu, tapi saya sangka baik orang yang berani ni keluar gambar-gambar ni, dia iman dia kuat, tuan-tuan. Lain. Saya ni lemah. Sebab tu saya sedang belajar untuk mencari benda yang positif sebagai bahan untuk dakwah kepada masyarakat. Bila saya upload status saya hari ni tentang masjid yang kunci, nak masuk tak boleh, saya nampak salah saya, tuan-tuan, silap saya. Pasal apa? Sebab saya tak, orang-orang macam saya ni dakwahnya kurang, nak bercakap dengan masyarakatnya kurang, nak sampaikan perkara baik kurang. Bila ada orang yang ada ilmu, ada orang yang pandai, ada orang yang berkebolehan, ditolak untuk takbir masjid, oh kita masa itulah tawaduk yang bukan-bukan. Tak apalah, hampa buat kami doa dia jauh. Akhirnya At-Taubah ayat 18 tu, ciri-ciri orang yang layak mengimarahkan, memakmurkan masjid tak ada. Sebab tu kan, kita tengok, kita bimbang masjid kita bimbang soal harta benda dunia, takut kunci masjid tu sebab bimbang barang hilang, kita bimbang kena curi. Tapi kita tak bimbang di saat umat hilang iman, hilang amalnya, nak masuk iktikaf masjid pun tak boleh. Kita tak bimbang, tuan-tuan. Tapi benda tu berlaku pasal apa? Pasal salah kita juga. Salah saya, salah tuan-tuan semua.
Sebab kita tak, mesej tu tidak kita sampaikan. Kita tengok dari jauh, benda tu jadi bahan umpatan kita. Kan? Ini silap kita tuan-tuan, silap saya. Jadi sebab tu muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya, kita kena muhasabah diri tentang kesilapan-kesilapan yang kita buat hari ini. Pusat Tarbiyah Unais ni yang menjadi medan tempat melahirkan ataupun perkongsian ilmu kepada muslim-muslimat yang hadir. Ya, apa peranan kita sebagai para da'i untuk menghidupkan, mengimarahkan pusat-pusat tarbiyah seperti ini? Apakah kita datang, mari dengar kuliah, kan, ustaz-ustaz yang datang ke sini, lepas tu kita balik, ilmu tu simpan untuk kita masing-masing, ataupun kita menjadi bahan untuk kita menjadikan pengajian ni sekadar bahan untuk diri kita sendiri sahaja. Bila Ustaz Anas kata tadi, Ustaz, minta maaf kalau orang tak ramai, saya kata tak ada benda. Saya pernah dijemput ceramah di Kuala Lumpur, tuan-tuan, satu kuliah. Nak kuliah tu tuan-tuan, pada hari tu dalam mari jauh dari Perak, yang ada 2 orang je depan saya. Saya teruskan ceramah sebab saya selalu muhasabah diri, saya selalu bersangka baik, dan saya selalu ingat bahawa Nabi mula dakwah dalam keadaan Nabi seorang. Nabi SAW tuan-tuan mula dengan seorang-seorang. Dan saya yakin 2 orang yang duduk depan saya ketika saya ceramah tu, itulah orang yang akan melahirkan ataupun menyampaikan serta menyebarkan dakwah pada orang lain pula. Sebab tu bukan takat tu tak serik dengan orang tak ada, pihak surau yang sama dia tak serik tuan-tuan, oh tengok ustaz ni 2 orang pun dia ceramah, dia jemput saya pula satu hari tu kuliah subuh. Bayangkan kuliah maghrib 2 orang, dia jemput saya kuliah subuh. Saya pun pergi, ya. Saya sampai tuan-tuan, subuh tu saya sampai, gelap, lagi 15 minit nak azan, gelap gelita. Saya nak buka pintu surau, semua kunci. Lepas tu saya tunggu dekat beranda surau tu. Saya tunggu dekat beranda surau tu sampailah dengar sayup, dengar suara azan daripada masjid dan surau lain. Saya pun berdiri dekat beranda tu, saya azan dalam gelap, sis lampu semua kat dalam. Saya azan tuan-tuan, saya tunggu lagi, saya semayang sunat, saya tunggu sampai 6 dekat 6.20 macam tu. Saya pun semayanglah sorang-sorang dalam gelap tu, semayang subuh. Lepas semayang tuan-tuan, saya tunggu, saya wirid sampai dah 6.50 nak cerah tu. Tengok daripada jauh orang berlari, Tok Siak surau tu. Dia mari, dah lama ustaz sampai. Dalam hati kepala otak hang. Dalam hati lah, dalam hati, tak cakap mulut kan. Kepala otak hang dalam hati geram tuan-tuan. Dah, baru je sampai kan. Macam mana ustaz? Tanya soalan yang tak layak ditanya walaupun dalam UPSR. Macam mana ustaz? Kita nak kuliah ke macam mana? Saya kata dia ni kena tampak lagi dah kan. Bayangkan, dia kata kat saya, kita pergi ngetih je lah ustaz, cara roti canai ke apa, boleh lah saya kata. Lepas tu dia kata kat saya, ustaz, nanti kalau saya jemput lain kali, ustaz pegang kunci spare ni, dia kata. Demi Allah tuan-tuan, dia nak bagi kunci spare dekat saya. Ustaz pegang kunci spare ni, dia kata. Kalau ustaz mari awal, ustaz buka dulu surau. Saya kata tak payahlah bang, tak apalah kan, abang pegang lah, saya kata. Allah tuan-tuan, ujian sungguh masa tu. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi lagi tak? Agak-agak lepas tu pergi lagi tak Ustaz Anas kan? Siap bagi kunci spare kan? Nak kata berasa malu dengan ustaz, tak ada tuan-tuan. Biasa. Kami orang tak ada ni biasa. Tampak. Allah tuan-tuan. Jadi bila kita tengok lagu tu tuan-tuan, ni yang tu nak salah siapa? Salah kita lah. Orang macam kita ni tuan-tuan. Sebab itulah berlakunya dakwah di zaman Nabi SAW. Dakwah pergi rumah ke rumah, nak ajak orang datang surau masjid. Yang kita tinggalkan dakwah tu hari ni. Kita tinggalkan tuan dakwah tu hari ni. Bila ada jemaah dakwah buat kerja,
Daripada jauh nampak lepas asap petang-petang depa datang rumah ke rumah, kita awal lagi bla 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 bla, depa mai dah bla bek belah kan. Allah tuan-tuan. Allah uji tuan-tuan. Tapi kena buat. Pasal apa? Kalau kita tak buat usaha dakwah, usaha agama tuan-tuan, sampai bila-bila kita layak menyalahkan diri kita sendiri. Kita kena salahkan diri kita tuan-tuan. Jadi fikir-fikirkan, kerosakan umat ni berlaku sebab apa? Puncanya adalah sebab kita yang datang mengaji, inilah kita yang ada ilmu ni. Berterusan begitu sampai bila-bila. Sebab tu kita hadkan masa kita, masa mengantuk kita, masa letih kita kalau boleh nak berehat, waktu malam aja kita dah mula tengok jam, berkira-kira masa kita dengan Allah. Allahu la ilaha illa Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Huwal hayyul qayyum, Dia yang maha hidup lagi maha tinggi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kan? Sebab apa? Maha zat Allah ni kan? Allah ni maha suci Allah daripada segala kekurangan. Kita banyak makhluk manusia yang banyak kekurangan tuan-tuan. Tak usah kata banding nak cerita Allah dengan malaikat pun kita fail dah. Tak usah kata malaikat, kalau yang dengan nama manusia tu dengan Rasulullah SAW pun kita fail dah. Tak usah kata Rasulullah SAW, ambillah ulama-ulama yang hebat di zaman silam pun kita fail dah tuan-tuan. Saya. Jadi kita kena muhasabah diri. Nak baik diri ni tuan-tuan, kena fikir macam mana kita nak baik diri ni. Bukan kena penting diri sendiri, tapi kita kena fikir macam mana kita nak ajak orang lain bersama dengan kita. Agama ni dia kena macam tu. Pengajaran daripada solat, perintah solat tu tuan-tuan, aqimus solah, bangunkan solat dan bangunkan orang lain untuk solat. Aqim, Allah guna aqimu. Sedangkan dalam bahasa Arab, bangun ni kum kalau mufrad singular, kalau jamak atau plural kumu, bangun oleh kamu. Tapi kenapa bab perintah tu Allah tak guna kum, Allah guna akim. Allah tak guna kumu, Allah guna akimu. Sebab apa? Beza antara kumu dengan akimu. Kalau kumu tu kamu je yang bangun, kamu sahaja yang bangun. Bila Allah kata akimu, kamu bangun dan kamu kena usaha untuk bangunkan orang lain. Betul? Kita dapat hidayah, kita kena fikir macam mana nak ajak orang untuk kita kongsi hidayah tu bersama-sama dengan orang lain. Kena tuan-tuan, kita kena mulakan. Saya pun kena mulakan usaha agama, usaha dakwah ni kita kena mulakan tuan-tuan. Kita kena buat sesuatu, bukan sekadar duduk majlis ilmu sahaja semata-mata. Sebab kalaulah orang-orang dahulu kala, kalaulah alim ulama dahulu kala, kalaulah para tabi'in, kalaulah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in tidak meneruskan usaha yang dibawa oleh Nabi SAW ini tuan-tuan, kita tidak akan menikmati iman dan Islam pada malam ni. Kita terima iman dan Islam pada malam ni tuan-tuan, yang kita hari ni, kita malam ni, subuh tadi kita bangun, nama kita Muhammad, nama kita Ahmad, nama kita Anas. Kita bangun kadang-kadang kita ada nikmat iman dan Islam. Hasil yang kita dapat tu daripada siapa? Daripada jasa pengorbanan orang-orang terdahulu, yang mereka ni nak bawa agama pada kita, dan kita terima tu pula dengan harga yang sangat mahal tuan-tuan agama ni. Dan mereka berjaya menyebar luaskan dakwah mereka berjaya mengajak manusia melafazkan kalimah tauhid, sebab sebaran dakwah mereka dengan rahmat atau kasih sayang Allah. Kita hari ni nak berdakwah, nak berdakwah tapi melahirkan perasaan kebencian pada orang ramai. Sebab tu saya kena muhasabah diri saya. Ya, saya kena fikir di mana kesilapan saya selama ini. Jadi mudah-mudahan dengan masa yang diberikan, mudah-mudahan tuan-tuan, kita ni pun bukan boleh dengar ceramah lama-lama. 15 minit pertama je. Lepas tu dia tengok muka ustaz, dia nampak roti telur. Dia tengok muka ustaz lagi, dia nampak kari ayam. Muka ustaz tu, muka penceramah tu dah macam kari ayam tuan-tuan. Dia nampak masak lemak kan. Dia 15 minit pertama je nampak fokus, khusyuk kan. Bila dia sampai ke satu martabat makam yang sangat tinggi, dengan rahmat Allah yang bertebaran dalam dewan ni, maka rahmat tu menyebabkan
manusia ni jadi khusyuk dan tawaduk. Tidaklah tu kan. Tuan-tuan, kan bila rahmat datang tuan-tuan sejuk tuan-tuan. Bila sejuk tuan-tuan, lina. Rahmatnya duduk dalam dewan ni. Rupanya sejuk aircon. Kan? Jadi sebab tu ya, kita manfaatkan walaupun tidak banyak perkongsian yang kita dapat, tapi kita manfaatkan tuan-tuan. Ingat ya, kerosakan umat ini bermula daripada diri para dai itu sendiri. Ya, sehingga kan Nabi dalam sebelum kita berpisah pada malam ni ya, peristiwa Nabi cerita tentang kecelakaan yang bakal menimpa umat ini, bala yang akan datang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang soleh juga akan terkena bala itu? Nabi kata, bahkan ya, kerana orang soleh tadi dia tidak mencegah kemungkaran. Kita biarkan tuan-tuan benda tu yang berlaku depan mata kita. Maka sekadar itu sahaja ya untuk malam ini. Kita ada buka sesi soal jawab kalau nak bertanya soalan. Ya, kalau ada nak tanya soalan ataupun ada yang nak buat bantahan, silakan. Ya. Dan sukalah saya ingatkan bahawa untuk Ustaz Anas ya, benda yang paling nikmat bagi penceramah-penceramah bila dijemput ni, apabila orang tolong buka ayat untuk dia. Kan? Ada nak tanya soalan? Tak ada. Jika tidak ada, saya mohon maaf ya, di atas keterlaluan bahasa, di atas kesilapan kata-kata ya, kalau mana yang terasa sepanjang ya, kuliah kita ni, padan muka rasakan ya, bagus bila terasa. Jadi doakan ya, doakan kami insya-Allah ya, dalam musafir juga kami doakan tuan-tuan ya, puan-puan muslim-muslimat sekalian ya. Terima kasih kepada pihak pengurusan yang menyediakan tempat tinggal yang sangat indah lagi nyaman ya. Zaman dulu berdakwah teruk tuan-tuan, zaman hari ni dakwah duduk, pendakwah duduk Emerald Putri, duduk hotel tuan-tuan kan? Bilik pula macam rumah kan? Jadi kita tak rasa sukarnya ya, nikmat dakwah bila senang ni tuan-tuan lain kan. 4 tahun saya bertugas dakwah ya, dalam hutan dengan orang asli. Nikmat dia lain tuan-tuan ya, nikmat lain. Allah hantar nyamuk kan, nak bagi kita bangun subuh senang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tanya petua nak bangun subuh ni, pertamanya tidur dalam keadaan yang paling tidak selesa. Yang kedua, bila ada nyamuk jangan spray, jangan halau, sebab itulah yang akan bangun, mudahkan kita bangun tuan-tuan. Faham tak? Tidur dalam keadaan yang paling tidak selesa. Bila Ustaz Anas booking hotel Emerald Putri Emerald Putri tu kan, saya tengok dari jauh, masya-Allah kan, rosak akhlak aku kan. Rasa dakwah aku ya Allah kan, susah kan tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan doakan kami, mudah-mudahan kami istiqamah ya dengan dakwah ini, dan kami pun insya-Allah ya doakan tuan-tuan dalam musafir kami. InsyaAllah esok sambungan ceramah di Padang Cempedak ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah rahmati tuan-tuan, diri saya, keluarga saya. Allah rahmati tuan-tuan, keluarga tuan-tuan muslimin muslimat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihan dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah, dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyaikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah hati keluarga kami, bersihkanlah hati masyarakat kami sebagaimana Engkau bersihkan hati kekasih-Mu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati keluarga kami, lembutkanlah hati masyarakat kami sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Allah ya Tuhan kami, sejukkanlah hati kami, sejukkanlah hati masyarakat kami, sejukkanlah hati keluarga kami ya Allah sebagaimana Engkau sejukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika kami sujud kepadamu, jadikanlah hati dan nafsu kami juga sujud kepadamu ya Allah, dan apabila kami bangun daripada sujud itu ya Allah, biarkanlah hati dan nafsu kami terus sujud kepadamu hingga ke akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau beratkan kepada kami atas ujian yang tidak sanggup kami hadap dan kami tanggung ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau pesongkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami ya Allah. Kurniakan rahmat di sisimu kepada kami ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengurnia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami itu serta tidak mengasihani kami akan termasuk dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sangat rugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami zuriat serta pasangan yang menjadi penyejuk, pasangan serta zuriat menjadi penyejuk mata bagi kami ya Allah, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Maulana da'um fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.